أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Dan terkadang datang pada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, yakni kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon pada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik. Dengan kedatangan seorang Nabi pembawa kitab itu, setelah datang pada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengannya demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Sejahat-jahat perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya dari diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah, kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari lempah kurnianya wahyu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan Allah bertalu-talu, dan orang-orang yang kafir itu akan beroleh azab sengsara yang menghinakan. Ayat-ayat ini masih lagi mengesahkan berkenaan orang Yahudi, khususnya orang Yahudi yang berkumpul di Madinah. Mereka berkumpul beramai-ramai di situ kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka nanti-nanti. Sahabat turun-temurun di situ jadi ramai. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, termasuk Yahudi di Khaybar yang duduk di utara Madinah. Jumlah mereka ribu-ribu. Ulama-ulama mereka bersyarah akan zahir Nabi akhir zaman. Di sinilah tempatnya. Dalam masa yang sama mereka berperang dengan orang-orang musyrikin. Berkelahi dengan orang Madinah. Biasalah, puak lain berkelahi dengan puak lain. Mereka adalah ahli kitab. Aus dan Khazraj adalah musyrikin. Begitu juga yang duduk di Khaybar berperang dengan Ghatfan. Ghatfan ni musyrikin, Yahudi ahli kitab. Mereka baca dalam kitab-kitab mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Allah mendedahkan, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftahun 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan tak kala datang pada mereka oleh kitab dari sisi Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Bila Allah Ta'ala turunkan Quran, membenarkan apa yang ada pada mereka, membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Quran menyebut tentang Allah Ta'ala, sama dengan Taurat. Quran menyebut tentang dosa pahala, sama dengan Taurat. Quran menyebut tentang halal dan haram, sama dengan Taurat. Quran menyebut hukum qisas dan hudud, sama dengan Taurat. Membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Mereka boleh dengar, mereka boleh baca. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelumnya mereka pernah bercakap kepada orang-orang musyrikin Mekah, Aus dan Khazraj, jaga Allah Ta'ala akan tolong aku. Mu ni kafir, aku ni ahli kitab. Bila mari Rasul ni, aku ikut Rasul ni, jaga mapuh mu.
Dia kata, cakap sedap. Cakap sedap. Allah Ta'ala akan tolong mereka, memohon pertolongan Allah dengan datangnya Rasul yang baru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah datang kepada mereka Rasul itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan turunnya Quran yang sama dengan Taurat, kafaru bih, mereka kufur terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kufur terhadap Quran. Sebabnya kerana semangat kebangsaan Yahudi, kerana nak marah Tuhan mati Rasul baru ni daripada bangsa Arab, bukan daripada bangsa Yahudi. Itu padahal Allah Ta'ala yang berhak melantik Rasul siapa yang dia kehendaki, bukan ikut dia. Hanya orang Yahudi, perangai huduh, perangai jahat mereka. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir, iaitu orang-orang Yahudi itu. Allah Ta'ala melaknat mereka, Allah Ta'ala mengutuk mereka dengan sebab mereka tahu berkenaan dengan Quran, mereka tahu berkenaan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka sengaja menyembunyikan. Mereka sengaja buat tak tahu, sengaja mereka lupa-lupakan perkara itu. Padahal disebut dalam ayat yang lain, kedatangan Nabi akhir zaman ini diberitahu oleh Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi-Nabi Bani Israel menceritakan akan zahir Nabi akhir zaman. Sepatutnya mereka ikutlah Nabi itu, tapi mereka tak ikut Nabi itu. Mereka berbangga dengan Nabi-Nabi Bani Israel sahaja, dengan Nabi itu bangsa dia. Berbangga dengan Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Mereka berbangga dengan Nabi itu. Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh pula. Nabi Isa mereka nak bunuh kalangan mereka juga. Ini perangai orang Yahudi sangat jahat, sangat zalim. Hari ini di Bahasa Abad Bersatu ada perhimpunan agung Bahasa Abad Bersatu berkaitan dengan Palestin. Bila Majlis Keselamatan 2-3 hari lepas buat keputusan bahawa keputusan Amerika Syarikat mengatakan Baitul Maqdis adalah ibu negara Yahudi tidak sah. 14 buah negara menyatakan tidak sah. Oleh kerana Majlis Keselamatan Bahasa Bersatu ini ada kuasa veto kepada kuasa besar dunia, maka Amerika menggunakan kuasa veto, kuasa pembatal, membatalkan keputusan itu. Lalu mengikut peraturan Bahasa Bersatu boleh dibuat perhimpunan agung, perhimpunan agung khas. Maka dibuat perhimpunan agung khas yang mengumpulkan beratus-ratus negara anggota Bangsa Bersatu. Kupuh Turki dan Yaman membawa usul di Bangsa Bersatu. Perhimpunan Agung malam tadi menolak Amerika mengisytiharkan Baitul Maqdis ibu negara Yahudi. Berhujah di Bangsa Bersatu, berhujah. Amerika memberi amaran mana-mana negara yang tidak menyokong dia akan disekat bantuan, akan disekat bantuan, disekat segala kemudahan yang diberi. Guna urut. Tapi wakil Israel pula mengatakan Baitul Maqdis adalah hak orang Yahudi. Nabi Daud yang isytihar. Nabi Daud percaya ke Nabi Daud yang mengisytiharkan Baitul Maqdis adalah ibu negara bagi negara Yahudi. Yahudi mana? Yahudi yang ikut Nabi, Yahudi yang ikut Islam. Nabi-Nabi semuanya Islam. Nabi-Nabi ikut kitab Taurat, ikut kitab Allah Ta'ala macam Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran, banyak hukum-hukum dalamnya sama dengan Taurat. Sehingga dalam masalah makan minum, Yahudi mengharamkan babi, mewajibkan sembelih. Quran mengatakan pujuk orang Yahudi, wa ta'amuhum hillul lakum, makanan termasuk sembelihan orang Yahudi dan Kristian halal pada kamu. Quran sebut sembelihan Yahudi sembelih lembu, sembelih kurban kita boleh makan. Quran sebut. Mazhab mana? Semua mazhab kena kata begitu. Semua mazhab kena kata ini Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Sunni, Syiah kena kata ni ayat Quran.
Bila ayat Quran kena ikut, tak ada mazhab ayat Quran ni. Semua begitu. Kita berasa pelik. Pelik mana tak mengaji. Tak tahu cerita lain. Ada orang tu berasa pelik. Macam mana boleh makan sembelihan Yahudi? Quran kata, wa ta'amuhum hillul lakum. Sembelihan mereka kamu boleh makan. Untuk mengesahkan pada orang Yahudi bagaimana kita mengiktiraf halal dan haram yang ada dalam agama mereka. Ini Quran sama dengan kamu, tetapi mereka mengkufurkan Quran. Ini celakanya. Mereka mendengar ayat-ayat ini bila dibaca oleh Nabi SAW dalam masalah hukum hudud. Yang tidak kahwin disebab 100, yang sudah kahwin dikejam sehingga mati. Hukum hudud yang berzina. Tiba-tiba orang Yahudi ubah kerana orang besar banyak berzina, lalu diubah yang berzina di lomor arang, dia arak tengah orang ramai, sekadar itu saja. Lalu mereka berpakat sama mereka, kita cuba tanya Muhammad, tengok Muhammad jawab macam mana. Lalu dibawa pada Nabi SAW, dua yang berzina. Nabi kata, buka kitab Taurat. Buka kitab Taurat. Dia bawa Taurat. Dia bawa kitab Taurat. Kalangan Yahudi itu ada yang masuk Islam. Kalangan mereka ada yang tahu Islam ini benar. Padri dia baca, not semuanya. Baca molek. Baca, rupanya hukum hudud ada dalam Taurat. Serupa dengan apa yang ada dalam Quran. Tetapi mereka tak masuk Islam dengan sebab Nabi akhir zaman bukan daripada bangsa Yahudi. Semuanya adalah zuriat Ibrahim alaihissalam. Ismail bin Ibrahim itu melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaq bin Ibrahim melahirkan bangsa Bani Israel. Sepupu je, sepupu lah. Nak kata berapa ribu pupu, tapi pupu lah. Pupu Arabnya Yahudi ni pupu, pakak pupu. Kerana bukan dari puak dia, mereka tolak. Bi'sa ma ishtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. Alangkah buruknya, bi'sama, alangkah buruknya apa yang mereka belikan kebenaran dengan kebatilan. Jual kebenaran, ambil kebatilan. Sanggup jual kerana tomok pada dunia, tomok pada kesenangan dunia. Ayyakfuru bima anzalallah, untuk mengkafirkan apa yang Allah Ta'ala turun, mengkafirkan, mengengkarkan, tak percaya apa yang Allah Ta'ala turun, baghyan, melampaui batas. Ayyinallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Allah Ta'ala mengurniakan dengan kurnianya kepada sesiapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Allah Ta'ala pilih, bukan manusia pilih. Raja manusia pilih mengikut zuriat keturunan. Dan menteri, presiden, pemimpin, rakyat pilih mengikut pilihan raya, mengikut mesyuarat. Boleh buat begitu. Rasul ni bukan mengundi. Allah Ta'ala menentukan siapa jadi Rasul. Allah Ta'ala menentu. Dan Allah Ta'ala tutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sudah beritahu sebelum berlakunya kiamat. Sebelum berlakunya kiamat akan dizahirkan Nabi akhir zaman. Dia beritahu dah. Belum nak tutup dunia ni, lepas ni akan kiamat. Sebelum kiamat Allah Ta'ala jadikan manusia senang. Ada kapal terbang, ada telefon, ada internet, ada kemudahan macam-macam. Boleh berhubung dengan cepat. Lama dulu tidak. Kerana lepas ni akan berlaku kiamat. Dunia dihancurkan, dimusnahkan. Dilahirkan seorang Rasul untuk seluruh dunia. Maka dilahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mari Nabi Muhammad, Allah Ta'ala pilih, mereka tolak Nabi yang dipilih oleh Allah. Tabau bi ghadabin ala ghadab. Mereka ditimpa kemurkaan di atas kemurkaan, kemarahan di atas kemarahan. Kemarahan Allah kerana mereka menolak kitab Quran, menolak Taurat. Kemarahan Allah, mereka menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murka di atas murka, bertinang-tinang murka Allah Ta'ala.
mereka al-maghdubi alaihim, sehingga kita baca tiap-tiap rakaat semayang, ghairil maghdubi alaihim, wahai Tuhan jangan engkau jadikan kami al-maghdubi alaihim, ialah orang-orang Yahudi macam Yahudi yang dimerka oleh Allah, mereka di atas mereka kerana menolak kita Allah, menolak Nabi yang dilantik oleh Allah. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu azab yang sangat menghinakan pada hari kiamat kelak. Mereka menerima kehinaan, dunia hina, di akhirat pun hina, tapi mereka tak berani hina lah. Ini jahatnya mereka. Wallahu a'lam.